Tuhannya, apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Ya? Kenapa? Tak jelas? Udah? Dengar? Itu belum jerit lagi, kalau dah jerit lagi lah. Ya? Baru kelas pertama, baru mula mukaddimah. Sudah jerit, takut tak lalu dengar. Ya? Maka kudrah bertakluk ia kepada segala mungkin. Apa kata mungkin? Segala perkara yang harus. Manusia, bulan, bintang, matahari, pokok, binatang, ikan, burung, apa saja lain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya apa? Mungkin. Artinya Allah itu berkuasa menjadikan atau tidak menjadikan segala perkara selain darinya. Faham ke ayat ni? Allah berkuasa menjadikan atau tidak menjadikan apa saja selain daripada dirinya. Itu nama mungkin. Segala-galanya itu mungkin itu. Lain daripada Allah semua mungkin. Makhluk, alam. Ya? Jadi apa yang takluk Allah Ta'ala itu kudrahnya menjadikan yang mungkin. Takluk itu kepada yang mungkin, atau kepada yang harus, atau kepada yang makhluk, ataupun alam ni. Semua takluk Allah Ta'ala belakang itu. Segala perkara yang baru adanya dan tiadanya. Yang tak ada itu pun takluk Allah juga. Kenapa benda tu tiada? Kenapa benda tu tak ada? Kerana Allah tak nak mengadakan. Tak ada lah tu. Kalau Allah nak mengadakan, ada lah. Walaupun ganjil rupanya. Tapi ada lah kerana Allah nak jadikan dia. Kalau Allah nak jadikan kita ni tangan 8, boleh tak? Boleh. Kalau Allah nak jadikan kita tak bertangan, boleh tak? Boleh. Apa saja semua itu namanya mungkin. Mungkin tu boleh ada, boleh tak ada. Baik. Jadi segala perkara yang baru adanya dan tiadanya dengan takluk taksir. Taksir tu artinya memberi bekas. Itu taksir. Bukan taksir. Taksir. Iaitu memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Allah nak adakan mesti ada. Jadilah dia tu. Kalau Allah tak nak dia, tak ada lah tu. Buat macam mana pun tak akan jadi ada. Kerana Allah memutuskan bahawa benda itu tak ada. Macam yang menyerupai Allah, ada ke tak ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Kerana Allah berkuasa tidak menjadikannya. Benda-benda yang menyebabkan dia jadi syirik dipanggil syarikul bari. Benda-benda yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi syirik. Tak ada bendanya. Sebab itu dilarang kita jangan menyamakan Allah dengan apa juga benda yang baru ni. Jangan serupakan Allah tu dengan pokok besar, jangan serupakan Allah tu dengan binatang, jangan serupakan Allah dengan cahaya, jangan serupakan Allah tu dengan matahari, jangan serupakan Allah tu dengan bulan, jangan serupakan Allah tu dengan pemimpin dan sebagainya. Semua bukan. Kenapa? Yang itu Allah tidak jadikan mereka itu sebagai menyerupai Tuhan. Itu taksir, memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Maka tidak kudrah itu tertakluk kepada wajib hakiki. Wajib hakiki itu apa? Yang mesti wajib apa? Zat Allah itu wajib hakiki. Lagi apa? Sifat Allah itu juga wajib hakiki. Mesti wajib. Yang sebenar-benarnya wajib. Begitu juga af'al Allah wajib hakiki. Kita ni sekarang ni apa? Wajib juga ni. Ada, saya ada. Nampak saya ada, nampak saya ada Tuhan. Zi ada, Kaibah ada. Jadi mustahil ke kedema tu ada? Mustahil kedema yang saya sebut nama tadi ada. Mana katakan mustahil ada? Jadi kalau bukan mustahil apa? Wajib. Tapi wajibnya bukan hakiki. Wajibnya apa? Aradi. Aradi itu wajib aradi. Artinya wajib mendatang. Tapi yang wajib hakiki apa? Zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Itu namanya wajib hakiki. Dan kudrah Allah itu tidak tertakluk kepada wajib hakiki. Allah itu bukan pula menjadikan zatnya sendiri, tak ada. Allah itu tidak menjadikan sifatnya sendiri, tak juga. Allah itu tidak menjadikan af'alnya sendiri, tak ada juga. Tidak tertakluk kepada yang hakiki.
Dan mustahil hakiki, begitu juga mustahil hakiki, seperti benda-benda yang menyerupai Allah, itu mustahil hakiki. Ya. Yang itu Allah tidak pula bertakluk, tidak ada kuasa Allah untuk mentiadakan yang mustahil mustahil hakiki. Yang ada mustahil aradi, pokok besar tu ditembah ada orang kafir. Itu mustahil dah. Mustahil dia itu Tuhan. Pokok besar tu ada lah, tapi mustahil pokok besar tu Tuhan. Jadi mustahil tu apa? Mustahil aradi, mustahil yang mendatang. Ya. Begitu juga apa sajalah hantu, orang yang menyembah hantu tu, mustahil aradi. Dia tu ada hantu tu ada, tapi mustahil hantu tu jadi Tuhan. Ya. Tetapi bertakluk ia kepada wajib apa? Wajib aradi. Itu ain tu ya, ain radat ya. Itu bunyi tak ada apa ain tu. Kalau mana kita yang dalami apa kitab saya ni. Dia macam dal, macam dal ni sebenarnya bukan dal tu, ain aradi. Ain radat ya. Aradi. Betul kan? Kalau ada yang pen, dia kalau yang salah tengok tu ya. Ya. Orang bedal. Itu kita kata ingat kitab saya je, kita pun apa itu juga. Dia bukan dal tu, ain ya. Ain radat ya. Ya. Iaitu tetapi bertakluk ia kepada wajib aradi dan juga mustahil aradi. Apa wajib aradi ada tu mustahil aradi. Yang tadi wajib aradi itu apa itu? Ya, bagaimana sudah dinyatakan kerana keduanya itu termasuk dalam bahagian mungkin juga. Yang aradi itu mungkin, kita ni mungkin ke tak? Sekali lagi, kita ni mungkin ke tak? Mungkin, boleh ada, boleh tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kejap ni ada, tak lama lagi tak ada. Itu aradi, dia mendatang. Mungkin itu, mungkin aradi belaka tu. Mungkin juga. Dia kita ni semua mungkin belaka. Tengok orang yang dah tak ada tu, member-member kita yang dah tak ada. Itu ada tak? Ada. Sekarang ni udah tak ada. Tu tak sebut nama lah, nanti koyak pula warisnya ya. Tapi udah, ya tak? Dulu ada, ini udah tak ada. Maka bahagian takluk kudrah dengan jalan ijmal. Apa tu ijmal? Rangkum-rangkum. Ijmal tu longgok-longgok, rangkum-rangkum. Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi dua takluknya, iaitu takluk suluhi qadim. Takluk suluhi qadim, artinya iaitu patut pada azali Tuhan mengadakan mungkin atau mentiadakan dia. Maka dalam bahagian ini mungkin itu belum diadakan, hanya kepatutan baginya juga pada mengadakan atau mentiadakan. Namanya suluhi qadim. Patut tak Allah jadikan alam ni? Patut ke tak patut? Patut ke tak Allah jadikan alam ni? Patut. Kepatutan tu dari azali lagi ada. Tapi Allah belum jadikan alam. Contohnya cicit kita. Saya belum cicit lagi. Tapi akan datang boleh tak? Boleh. Patut Allah menjadikannya. Berkelayakan Allah menjadikannya. Ya? Kalau dia Allah nak jadikan. Yang udah ada tu, yang Kaabah ni cicit ada tak? Ada cicit tak? Jadi udah ada. Maknanya ya, 17 cicitnya. Nampak? Udah ada pun. Artinya aradi lah tu. Wajib aradi. Udah patut. Tapi kepatutan tu bila patutnya? Dari azali lagi patutnya. Itu dia patutnya Allah jadikan cicit Kaabah tu daripada azali lagi. Cuma masa itu belum ada lagi. Udah lahir dalam dunia ni baru ada. Dia. Itu namanya suluhi qadim. Patut ke tak patut? Patut. Itu Allah. Patut ke tak patut Allah menjadi Tuhan? Patut. Bila patutnya? Dari azali lagi. Cuma dia tak jadikan lagi alam ni. Barulah kita tak tahulah kita yang Allah tu Tuhan. Bila dah jadi alam, baru kita tahu bahawa Tuhan kita tu namanya Allah. Itu namanya suluhi qadim. Kepatutan tu dari azali dah ada. Cuma Allah tak jadikan lagi. Gini hari
Udah jadikan di Allah. Alam ni dah ada pokok, dah ada gunung, dah ada bintang, dah ada matahari, dah ada bulan, dah ada apa lagi? Gunung dah ada gunung tersebut. Laut dah ada, sungai dah ada. Itu semua sudah dijadikan oleh Allah Taala. Itu kalau yang dijadikan itu bukan suluhi lagi dah. Suluhi itu kepatutannya. Kepatutannya tu sudah ada. Macam ustaz tak ngajar perempuan pagi ni. Ustaz tu tak ada ngajar perempuan tapi patut ngajar ke dah? Patut ngajar. Katanya patut ngajar tapi belum ngajar lagi, baru patut ngajar. Bila dia datang ngajar, bukan lagi namanya suluhi, itu namanya tanjizi qadim. Tanjizi. Baik. Baik, mentiadakan pada azali Tuhan mengadakan mungkin atau mentiadakan akan dia. Maka dalam bahagian ini mungkin itu belum diadakan. Tuhan belum jadikan lagi. Hanya kepatutan baginya juga pada mengadakan atau mentiadakan. Yang kedua namanya tanjizi hadis. Itu benda yang dijadikan oleh Tuhan. Tanjizi hadis. Tanjizi iaitu tunai. Tunai yang baru iaitu mengadakan mungkin atau mentiadakan dia dengan fi'il, dengan perbuatan. Allah buat kita. Sampai tukang kita Allah Ta'ala. Adalah kita sekarang ni. Itu nama tanjizi hadis. Hadis apa? Hadis apa? Baharu. Kita ni hadis. Kaidah. Hadis. Apa erti hadis? Baharu. Apa erti baharu? Hadis lah. Apa erti baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Dulu tahun 1820 ada ke? Siapa ada angkat tangan? Tak ada. Sekarang ni 2015 ada tak? Ada. Esok 1388 ada? Tak ada balik. Itu baru ya. Entahlah kalau ada yang ada juga, entahlah. Ada ke? Tahun 1388 masih ada lagi. Ada mana tentukan? Bukannya mustahil ya? Harus. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi biasa adatnya tak ada lah tu ya. Itu namanya apa? Tanjizi hadis. Itu kata Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kata Abu Hasan Asy'ari pula, qudrah itu, taluk qudrah itu 3 bahagi pula. Ya. 3 bahaginya, iaitu 3 bahagian takluknya. Iaitu 2 bahagi tersebut di atas tadi, yang di atas tadi iaitu suluhul qadim dan juga tanjizi hadis. Itu 2 data tu. Apa kata suluhul qadim? Kepatutan Allah menjadikan alam ini. Patut ke tak patut Allah jadikan alam ini? Patut. Iaitu kepatutan. Ya. Dan juga pelaksanaan Tuhan menjadikan alam ini. Dijadikannya alam ini. Tunai dijadikannya ya. Tanjizi hadis. Itu memang dah jadi pun. Alam tu dah ada. Matahari ada tak? Bulan ada tak? Bintang ada tak? Pokok ada tak? Semuanya ada. Manusia ada tak? Jin ada tak? Semua ada. Rimau ada? Ular ada? Itu semua mungkin belakang tu ya? Udah ada benda tu. Dan Allah dah jadikan pun. Ya. Perbuatan tu. Itu yang 2 tu. Itu kata Abu Hasan Asy'ari. Tambah lagi. Ada tambah lagi. Ya, kerana kata Abu Hasan Asy'ari ada 3. Ya, ada 3 bahagian takluk, iaitu 2 bahagian yang tersebut di atas itu tadi, dan tambah lagi 1, iaitu yang ketiga takluk qabdah. Sebut qabdah. Qabdah. Semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Genggaman tu genggaman. Kita ni semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak berlaku kepada kita, maka berlakulah tu. Itu hak Allah Ta'ala. Kita ni siapa punya? Allah punya. Yang ada kita apa? Yang ada kita apa? Zero. Tak ada apa. Mata kita siapa punya? Allah punya. Telinga kita siapa punya? Allah punya. Kaki kita siapa punya? Allah punya. Tangan kita siapa punya? Allah punya. Suami kita siapa punya? Allah punya. Isteri kita siapa punya? Allah punya. Duit dalam poket kita ni siapa punya? Allah punya. Cuma untuk memudahkan pentadbiran, bolehlah kita kata ini duit saya,
ini rumah saya. Yang sebenarnya ini rumah siapa? Rumah Allah. Ya, untuk pentadbiran semata-mata. Kalau saya katakan ini rumah Allah, macam? Macam? Semua orang boleh duduk rumahnya. Jadi ini dia yang mentadbir rumah tu, dia seorang je boleh masuk. Sebab tu dia kata ini rumah saya. Ini rumah Kaibah, ini rumah Cikgu Sofia, ini rumah apa lagi? Rumah Hajah Ramlah dan sebagainya, ya. Boleh kita kata begitu. Kalau kata ini rumah Allah, macam? Semua orang malam ini kita tidur rumah rumah Allah, macam? Malam ini kita tidur di rumah Allah. Semua orang pergi rumah Hajah Ramlah tidur sana, macam? Tak muat rumahnya pun. Jadi yang boleh mentadbir rumah tu siapa? Hanya Hajah Ramlah sahaja. Ya, faham ke ni? Itu dia, ya. Tapi Ustaz, kalau yang masjid kita dikatakan rumah Allah. Memanglah masjid ada orang melarang kita pergi masjid. Siapa pun boleh. Siapa pun boleh. Ya. Itu sebab dia kata rumah Allah. Memang dia rumah Allah pun. Ya, kita boleh tak pergi masjid? Saya boleh tak pergi masjid? Tinggal ndak dengan tak ndak aja. Ada masanya tak ndak. Ada masanya ndak. Ada yang gelak tu. Ada masanya tak ndak, ada tak masanya tak ndak? Kenapa? Bila? Bila masa tanda? Tengok satu minggu bila-bila. Ada satu minggu tak tanda. Ya? Pergi tempat lain. Bila rasa tak sesuai. Tak rasa apa? Tak apalah. Itu kita tanda. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh. Ya. Baik, artinya itu namanya apa? Yang tiga tadi, qabdah, sentiasa dalam genggaman genggaman Allah. Maksudnya ialah dalam timbangan Tuhan. Timbangan Tuhan tu bukannya ada timbang neraca ke dacing ke, tak ada. Timbangan Tuhan tu ikut penilaian Tuhan. Ya, penilaian Tuhan. Dalam timbangan Tuhan dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki ia, nescaya dikekalkan atas adanya. Kalau Allah hendak, boleh tak Allah kekalkan? Boleh tak? Ada tak yang benda yang Allah kekalkan adanya? Ada tak? Apa? Contoh? Contoh Allah kekalkan apa? Allah. 10 perkara yang Allah kekalkan. Dah belajar semua ni. Iaitu syurga lagi, neraka lagi, apa? Aras lagi? Lauh mahfuz lagi? Udah lupa. Lagi apa? Kursi lagi? Udah. Itu boleh meh. Apa lagi? Qalam. Bukan kalam ya, qalam. Bukan qalam ayo. Qalam tu apa? Pen, Lagi apa? Lagi apa? Baru 6. 4 lagi apa? Apa? Apa nama? Tulang subhi itu apa namanya? Khairul subhi. Apa namanya? Udah lupa. Ada nama ke tu? Apa namanya? Ya, namanya? Ya Allah, komen. Apa zambi? Zamri. Ajabuz zambi. Namanya apa? Sekali lagi sebut. Ajabuz zambi. Itu tulang sulbi, ya. Benih manusia yang ada di tulang tongkin manusia. Itu namanya apa? Ajabuz zambi. Lagi apa? Lagi apa? Udah lupa no. Apa lagi? Jasad nabi-nabi dan rasul-rasul. Lagi? Ada lagi? Roh. Tak ada sebut roh pun. Ada roh tak? Puan-puan ada roh tak? Kalau dah tak ada roh, mati lah tu. Roh. Yang ke-10 apa? Jasad orang-orang yang mati syahid. Ya. Itu 10 perkara. Mengapa dia tu kekal? Mengapa 10 perkara ni kekal? Kerana Allah nak kekalkan. Itu takluknya. Siapa yang Allah nak kekalkan, kekallah dia. Siapa Allah nak nak tiadakan, tiadalah dia, ya. Kadang-kadang dia tiada tu selama-lamanya pula tu. Memang tak ada langsung. Seperti apa? Yang mensyirikkan Allah tu. Mana ada? Ya, memang tak ada. Kerana kalau kita ada kan, kita jadi kafir. Allah tak nak kita jadi kafir. Dilarang kita menyerupakan Allah dengan sesuatu yang daripada hamba-hamba yang baru. Ya.
Jadi maknanya jika mengendaki ia nescaya dikekalkannya atas tiadanya. Dia kekal. Jadi atas adanya ya. Dengan kudrah kuasanya. Sekali lagi, yaitu ta'alluq qabdah, artinya dalam genggaman. Maksudnya ialah dalam timbangan Tuhan, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika mengendaki ia nescaya dikekalkan. Kalau Allah tidak dikekalkan, macam 10 perkara tadi. Ada lagi tambahan 2, tapi tak ada keterangan, tak ada nas. Apa dia? 2 lagi, apa? Yang pertama, ya Allah, jenuh ngaburnya tadi tu. Yang pertama apa? Orang yang hafiz Al-Quran. Ya, orang yang hafiz. Bukan hafal aja ya, hafiz. Bukan namanya hafiz. Hafiz orang pada nama hafiz, Ustaz hafiz. Itu belum tahu lagi. Tapi orang yang hafaz Al-Quran, orang yang memelihara Al-Quran. Dia hafal, dia amalkan, dia kembangkan, dia perjuangkan Al-Quran tu. Nanti dia akan kekal jasadnya, tak ada reput-reput. Lagi? Muazzin. Apa muazzin? Tukang azan. Yang ini orang perempuan tak ada lah ya. Tak ada. Janganlah cemah nak jadi muazzin pula, tak boleh. Ya. Sesama perempuan pun tak boleh perempuan ni. Walaupun sesama perempuan tak boleh, kerana dia suaranya sengaja dikuatkan, dinyaringkan, tak boleh. Kalau orang perempuan boleh bang, tak merasa Haji Zakaria bang. Ya. Bila sampai waktu aja, Cik Mak pergi bang dah. Penuh masjid tu bila Cik Mak bang. Ya. Tak boleh, mana nak buatnya? Ya. Kalau boleh, Tuan Haji Motor dari Batu Putih datang masjid tu. Ya. Kalau boleh, dia bang. Setahun sekali ke, sebulan sekali ke, panggil Ning Baizura azan. Apa macam? Apa macam? Kalau dia azan di tapah pun saya pergi ke tapah mayang tu nak dengar ni. Ya. Tapi tak boleh. Ngapa tak boleh? Aurat. Ya. Aurat tu bukan tak boleh keluar langsung. Kalau tak boleh keluar langsung, semua berdosa kejap ni. Kerana bercakap dengan lelaki ajnabi. Saya ajnabi belakang. Yang boleh bercakap dengan saya pagi ni apa? Soyah seorang dia. Lain tu semua berdosa kalau bercakap dengan saya. Tapi dah, bukan suara yang seperti itu. Ini suara yang sengaja dielok-elokkan. Sengaja dielok-elokkan. Itu yang kira aurat. Kalau suara biasa tak apa. Jangan pula nengkin pula, bukan tu tak disuruh nengkin. Tapi biar suara biasa saja. Dia bercakap tu dengan suara yang biasa. Dia bercakap dengan orang lain pun begitu, dengan orang ajnabi pun begitu. Itu tidak berdosa. Jangan, cuba. Jangan. Ya, dia nanya ustaz tu jangan. Ustaz. Lenyo ada ustaz tu. Lenyo jadinya. Itu yang jadi aurat tu ya. Okey, itu dah. Itu namanya qabdah ya. Dan juga dia kekalkannya atas adanya, dan jika mengendaki ia nescaya dikekalkannya atas tiadanya dengan kudrah, iaitu kuasanya ya, dengan kudrah ataupun kuasanya. Allah tak hendak adakan benda itu, kekal tak adanya. Ya. Sama ada benda itu baru ataupun benda itu memang mustahil. Ya. Udah masih mikir lagi 10 perkara tadi, apa benda ya? Baik. Tengok dalam bab bakok tu ada tak bakok sini? Ada wujud, qidam, bakok. Muka surat berapa bakok? Muka surat berapa ada bakok? Ya, bab sifat 20 tu. Ada tak bab bakok? Yang ke 3 bakok ya. Mana keduanya ya? Yang ketiga bakok. Qadim baqa. Mana ketiga? Yang ketiga al-baqa'u. Ya. Tidak binasa selama-lamanya. Kemudian tengok bawah ni, bawah sekali. Ya. Yang mendatang, iaitu kekal yang mendatang. Seperti tengok bawah tu. Sebut, baca. Syurga lagi. Ya Allah, tak akan jumpa dia lagi. Muka surat 16. Ada tak? Bawah sekali. Jurumi tak ada? Ada.
Syurga lagi, neraka lagi, loh lagi, arasy lagi, qalam lagi, kursi lagi, roh lagi. Kemudian apa lagi? Kekal juga, iaitu apa nama tadi? Jisim. Tengok lepas tu. Peringatan segala jisim itu binasa, melainkan ajabul zambi. Ajabul zambi. Lepas tu ada lagi, iaitu jasad. Nabi-nabi. Tengok bawah tu. Iaitu jasad sekalian nabi-nabi dan jisim orang mati perang sabil. Itu semua tu kekal, tapi kekalnya apa? Kekal aradi. Itu sebab saya selalu tanya, when was the last time you open this book? Last month. Patutlah. Patutnya every day you open this book. Daripada tengok kotak bingung tu, mana lebih baik? Buka kitab ni ke tengok kotak bingung tu. Buka lah kitab ni hari-hari, cek muntala'ah. Itu namanya muntala'ah. Ya. Lagi dibaca, lagi dapat. Lagi dibaca, lagi pengetahuan tu bertambah. Lagi dibaca, lagi dia ingat. Itu lebih ilmu daripada duit. Ilmu lagi dibelanjakan, lagi dia bertambah. Duit, kalau bawa RM10 market, atau kalau ngantuk dah jaga lepas tu baca balik. Yo tidur dulu. Jaga tu, baca balik. Ya, boleh tengok depan kotak bingung tidak pula ngantuk ya. Okeylah ya. Baik, itu qabdah namanya. Adapun bahagian takluk qudrah ini jika dihuraikan dengan tafsir terbahagi kepada 8 perkara. 8 bahagian ya. Kalau betul-betul lah kita nak huraikan takluk qudrah ni ada 8 jenis. 8 perkara, 8 jenis ya, 8 bahagian. Yang pertama namanya suluhi qadim. Suluhi qadim. Iaitu patut dan layak pada azali Tuhan mengadakan Zaid. Zaid tu misalan ya. Zaid masalan. Masalan tu contoh nama. Kerana orang Arab ni nama yang paling popular ialah Zaid. Ya, orang Melayu nama yang paling popular apa? Yub. Itu orang Melayu Yub ya. Kalau orang Melayu, kalau Yub, kalau ada orang Yub saja. Yub Karin lah, Yub apa? Yub apa? Yub Kulub lah, Yub macam-macam lah, Yub. PU Yub ada tak? PU Yub. Tapi orang Perak lah tu, bila Yub tu orang Perak lah tu. Ya. Itu yang apa? Misalannya. Yang ni tadi apa? Zaid masalan. Orang Arab Zaid. Kalau orang Rawa apa? Orang Rawa apa? Kalau orang perempuan apa? Tupin. Itu orang Rawa. Kalau orang perempuan Tupin. Kalau lelaki? Buyung. Bukan Mio, buyung. Itu kalau orang Rawa. Kalau orang Jawa apa? Wak. Wak itu wak ini ya. Orang Arab Zaid ya. Zaid masalan. Artinya misalannya Zaid. Tuhan mengadakan Zaid. Ya, layak Tuhan tu mengadakan Zaid. Patut Tuhan tu mengadakan Zaid. Dia nak patut dan layak. Patut aja tak, tapi tak layak tak boleh. Layak aja tapi tak patut tak boleh. Contohlah ya, contoh kalau nak sembahyang Zuhur, ada saya dengan ada siapa lah? Ada lain daripada saya lah. Siapa yang layak? Saya ke atau yang lain tu? Siapa layak jadi imam? Saya lah yang layaknya. Tapi patut ke tak patut? Layak tapi tak patut. Mengapa? Pasal dia udah jadi OKU. Tahu OKU? Udah tak patut. Layak tapi tak patut. Ada yang patut tapi tak layak. Ada tak yang patut tapi tak layak? Gimana? Dia pakai jubah, pakai serban. Patutlah tu. Tapi bila dia jadi imam, dia macam Bismillahirrahmanirrahim. Layak ke tak layak tu? Tak layak. Dia mesti ada dua-dua. Patut dan layak. Tak faham lagi ke? Nak dua-dua. Dia nak patut dan layak. Patut saja tak boleh.
Layak saja pun tak boleh. Nak ada dua-dua, patut dan layak. Baru. Jadi Allah tu patut dan layak menjadikan alam. Patut Allah jadikan alam ini dan layak Allah itu untuk menjadikan alam. Faham ke ni? Itu patut dan layak. Ya. Macam ngajar ni lah. Ya. Ada Ustaz Ibrahim dengan ada sebelah rumah saya tu. Siapa yang layak ngajar? Saya ke orang sebelah rumah saya tu? Saya lah ya. Tapi saya udah apa? Udah bisu. Udah layak dulu layak kenari. Udah tak patut. Ya. Udah tak patut. Ya. Tiba-tiba tengok-tengok lalu Ustaz Sulaiman. Betul? Layak lagi? Patut, layak dan patut. Itu dah. Kalau tak faham juga dia benar-benar lah pun. Jadi Allah tu begitulah sifatnya, layak dan patut. Itu namanya apa? Suluhi qadim. Suluhi qadim. Patut dan layak pada azali Tuhan mengadakan Zaid masalan atau mentiadakan dia. Itu serah kepada dia ya. Yang kedua, qabdah suluhi qadim. Qabdah tadi apa artinya? Apa dia qabdah tadi? Tengok ni, apa artinya? Dalam genggamannya, dalam genggaman Allah Ta'ala. Iaitu keadaan mungkin seperti Zaid dahulu daripada adanya di dalam genggaman kudratnya pada mengadakan atau mengekalkan atas tiadanya. Kalau Allah nak adakan kekal ada, boleh tak? Kalau Allah nak tiadakan, boleh tak? Boleh. Kalau Allah nak kekalkan tiadanya, boleh tak? Itu serah kepada Allah. Sama ada nak adakan sementara atau nak adakan selama-lamanya, atau nak tiadakan sementara atau tiadakan selama-lamanya. Terserah kepada semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu kudrat, takluk kudrahnya. Ya, layak tu Tuhan nak buat kopi tu boleh ya. Itu namanya apa? Qabdah suluhi qadim. Dalam genggaman Allah. Untuk mengadakan atau mentiadakan. Yang ketiga namanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Artinya apa? Tunai apabila Allah menjadikan benda yang baru tu. Ya. Bila Allah jadikan kita, maka itu berlakulah tanjizi hadis. Cukup 7 hari bulan 5 tahun 42 Allah jadikan seorang tu, maka berlakulah tanjizi hadis. Siapa Allah jadikan tahun 7 bulan 5 tahun 42 tu? Siapa? Saya. Hari itu apa berlaku? Siapa tahu? Hari itu apa berlaku? Cikgu, apa berlaku hari itu? Dah tak tahu. The bombing of Pearl Harbor. Tahu Pearl Harbor? Masa itu di mana Pearl Harbor? Di mana? Di Hawaii, Honolulu. Ketika itu Jepun ngebom tentera Amerika di Hawaii. Beratus-ratus orang tentera Amerika mati. Saya boleh hidup hari itu. Hidup hari itu. Berlakulah apa? Tanjizi hadis. Itu tunai apabila Allah mengadakan satu itu. Diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kudrahnya. Itu Zaid. Ini tukarlah Zaid itu kepada Ibrahim. Perempuan Muhammad itu juga. Bila dijadikan Allah perempuan tu, maka berlakulah tanjizi hadis. Itu yang ketiga. Yang keempat, qabdah tanjizi hadis. Semua dalam genggaman Allah. Kalau Allah tak nak jadikan, boleh tak? Boleh. Kalau Allah nak jadikan, boleh tak? Boleh. Itu semua dalam genggaman Allah. Itu namanya qabdah. Semuanya hak Allah Ta'ala. Terserah kepada Allah sama ada nak menjadikan atau tidak menjadikan. Itu yang keempat ya. Iaitu keadaan mungkin seperti Zaid ketika adanya dan dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengekalkan adanya atau ditiadakannya dengan kudratnya. Itu terserah kepada Allah. Allah nak jadikan dia tu, nak diadakan dia berapa lama? Kadang-kadang Allah adakan seorang tu 100 tahun. Itu hak Allah. Kadang-kadang tak ada tengok dunia seminit udah tak ada. Ada tak orang begitu? Ada. Ya, adik saya orang begitu keluar dari perut mak saya udah tak ada. Dalam perut dah meninggal. Adik saya tu, yang kecil sekali, yang bongsu sekali. Abang saya ada 3 orang. Kakak saya seorang, abang ada 2 orang. Mati kecil.
Kakak saya seorang mati kecil, abang saya 2 orang mati kecil. Maknanya adik-beradik saya 4 orang mati ketika kecil. Yang lain tu dah lah tua, dah lah dewasa. Saya tinggal seorang terkontin. Mengapa tinggal tu? Kerana Allah nak tinggalkan. Itu semua kehendak Allah Ta'ala. Perempuan itu juga. Kalau Allah kata panjang umur, panjanglah umur. Tengok kat bibah tu. Sikit panjang umurnya. Kenapa? Kerana Allah nak panjangkan umur dia. Penyakit maaf hidup. Allah tak nak bagi dia penyakit. Tak ada penyakit. Ya, ada juga ya. Tapi tak ada macam kita nyok-nyek sakitnya. Itu biasalah ya. Ya. Yang lain macam-macam penyakitnya ya. Ya ke tak? Usah buat lah. Itu semua siapa menentukannya dah? Allah Ta'ala ya. Yang dah pergi umur muda ada tak? Yang sama kita ngaji ni umur muda kita dah pergi ada tak? Ada. Kenapa pergi dia? Kerana Allah dah tentukan dia seperti itu. Itu genggaman, itu namanya qabdah dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu namanya qabdah suluhi qadim. Kemudian yang keempat tadi suluhi hadis, qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan yang memungkin seperti Zaid ketika adanya dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengekalkan adanya atau ditiadakannya dengan kudratnya. Yang kelima namanya tanjizi hadis. Tanjizi itu penunaian sesuatu yang baru tu. Bila Allah jadikan berlakulah apa nama tanjizi hadis tu. Sama ada diadakan atau ditiadakan. Dia sama ada hidup atau mati. Bila mati berlaku juga tanjizi hadis. Kalau dihidupkan berlaku juga tanjizi hadis. Kehendak Allah tu berlaku pada ketika itu. Allah mentiadakan mungkin seperti Zaid yang telah ada itu dengan kudratnya. Zaid itu asalnya ada. Lepas tu ditimpa nyok apa tau? Mati Zaid tu. Dah berlaku apa? Tanjizi hadis. Kita pun sekarang ni ada ni. Ya. Udah berlaku dah tanjizi hadis pada kita? Udah. Masa kita dilahirkan itu tanjizi hadis. Lagi ada akan berlaku tak lagi? Akan berlaku tak lagi tanjizi hadis? Ada. Langgar lori ke. Berlaku lah tanjizi hadis. Ya? Belum lagi. Dimatikan dulu. Ya, sudah berlaku dah tanjizi hadis. Maknanya dulu ada, betul dah? Tak ada. Ketika tak ada tu letak tanjizi hadis. Bangkit dari kubur esok, berlaku lagi. Ya. Yang keenam namanya, tengok nombor 7 tu kan tanjizi hadis. Ada tak? Ada. Maknanya 3 kali tanjizi hadis tu. Pada mengadakan, pada mentiadakan dan pada mengadakan semula. Ya. Tengok nombor 6. Qabdah tanjizi hadis. Semuanya ketentuan siapa pegang? Allah pegang ya. Bila ke, di mana ke, bagaimana ke, semua dah ditetapkan oleh Allah Taala ya. Ada orang atas kapal terbang macam penumpang MH apa? 17 tu. Penumpang MH 370 tu. Ada ke tak ada kita pun dah tak tahu. Mati ke hidup dia tak tahu makin hari. Ada teori mengatakan mereka masih hidup, ada teori mengatakan mereka sudah mati. Yang sebenar siapa tahu? Hanya Allah sahaja yang tahu ya. Itu dalam genggaman Allah tu. Keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada, sudah mati tu. Dalam genggaman kudratnya dengan makna boleh dikekalkan atas tiadanya atau diadakan, dihidupkan semula. Itu terserah kepada Allah. Kalau Allah nak matikan terus boleh tak? Mati terus sampai bila-bila boleh? Boleh kalau Allah hendak. Tapi Allah selalu tak buat begitu. Selalunya dihidupkan balik. Supaya apa? Ngapa dihidupkan balik? Supaya dihitung dan dibalas segala perbuatan dia dalam dunia. Dia buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dia buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Tapi kalau Allah tak nak hidupkan dia boleh tak? Boleh. Mati begitu je. Tapi Allah tak jadi orang begitu. Itu bukan kerana Allah tak mampu nak menjadikan. Kerana Allah tak nak menjadikan seperti itu ya.
Itu namanya qabdah tanjizi hadis. Yang ketujuh tanjizi hadis. Ini tadi. 3 kali tanjizi hadis ya. Yang pertama pada mengadakannya, yang kedua pada mentiadakannya, yang ketiga pada mengadakannya semula, dihidup balik. Itu namanya tanjizi hadis. Iaitu keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit dari kubur. Maka berlakulah tanjizi hadis dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah tu namanya qabdah tu. Dalam genggaman Allah. Macam mana? Dalam genggaman Allah, dia bangkit esok apa mana? Cik Mah esok bangkit apa mana? Nak apa mana? Nak apa siapa? Yey! Tak lah. Ya Allah, tak mau nak saya cerita ni. Orang ahli syurga kalau perempuan bangkitnya rupa siapa? Seperti Siti Zulaikha, ndak ke tanda. Itulah dia. Ya. Atau kalau orang ahli neraka dibangkitkan rupa binatang. Tak kira lah apa binatangnya. Babi lah, kaldai lah, lagi serigala lah, rimau lah, kera lah, lotong lah, ular lah, ikut perangai dia dalam dunia ni. Dia bangkit Ustaz, dia pergi bermasyarakat, begitulah. Itulah. Binatang tu lah. Sampai masuk neraka tu, rupa binatang tu lah. Mukanya, bukan diri semua sekali, mukanya tu rupa binatang. Kalau ahli neraka, ya. Masa dia dihisap tu pun muka itulah. Itulah juga. Itu tandanya dia bahagia atau dia menderita. Orang bahagia cantik rupanya. Orang menderita rupa binatang. Ya. Kata bangun tak pakai itu masa kita yang bangun raja. Apa dia? Kata tak pakai apa tu kan. Di masyarakat bangkit tu. Bangkit tu semua rupa tu. Tapi maknanya yang punya elok-elok dia. Yang elok-elok lah. Kerana masa itu bukan orang tengok kiri kanan pun. Berimpit pun tak ada pula orang nak tengok apa ni. Mana rupa orang ni? Tak ada. Tak sempat nak tengok. Masa itu. Udah kelang kabut. Masing-masing takut, risau. Ya. Orang yang bahagia tak ada di luar pun. Dia di padang mahsyar juga tapi tak ada di luar. Di mana? Di mana? Di bawah lindungan aras. Itu orang bahagia. Tak ada sama. Orang jadi luar tu apa? Menggelejat lah. Ngapa menggelejat? Di bawah terik matahari. Berapa jauh matahari dari kepala? Sejengkat. Orang di bawah aras? Orang di bawah aras? Macam duduk di bawah aircon. Tahu ke aircon? Di rumah ada aircon lah. Ada tak? Kalau panas-panas tu buka aircon macam? Sejuk rasanya. Sedang tidur ya. Yang di bawah lindungan aras sempurnalah pakaiannya. Sempurna lah. Dia orang istimewa. First preference. Tahu first preference? Utama. Berpakaian lah dia. Bahasa dalam dunia ni dia buat kebajikan. Pemuda atau pemudi yang warang. Tahu warang? Ya, dia ikut segala perintah Allah. Dia meninggalkan yang halal kerana takutkan yang haram. Itu dia warang namanya. Apa dia? Udah nengok apa tu? Apa dia lagi? Tak ada. Katanya saya pernah tu kan Aisyah pernah ikut Nabi dia kata malu pula Aisyah kata. Iyalah. Telanjang kan? Orang telanjang Ustaz. Telanjang tu masa tu. Mula-mula yang di luar tu dah semua telanjang. Semua telanjang. Yang di luar tu. Bukan yang dalam tak Aisyah pun. Tak. Aisyah bukan kata apa itu. Bila dengar tu tak kamu pun telanjang. Tak ada Nabi cakap apa itu. Dia kata malu. Tapi Aisyah bila dengar tu dia rasa diri dia. Sebab sahabat dulu bila ada seksa mereka merasakan diri dia yang kena seksa. Nombor satunya siapa? Sayyidina Umar. Ya. Kalau dia kata kalau ada manusia yang akhir masuk syurga, aku itu katanya. Dia yang akhir tu. Kalau kita merasakan kita orang yang pertama yang masuk syurga. Ya. Kalau dia katakan ini orang ni masuk neraka, aku itu katanya. Itu untuk Umar ya. Jadi yang sebenarnya mereka itu ada pakaian. Ya, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ada pakaian. Yang tak ada pakaian ni orang di luar tu. Ya. Ahli-ahli neraka. Nabi Ibrahim tu dapat pakaian yang pertama tu. Ya dah. Dia lahir dah ada pakaian. Bukanlah dalam boleh telanjang sudah ada pakaian tak. Terus ada pakaian.
Ya. Baik. Nombor berapa tadi? Nombor 7 ya. Tanjizi hadis, iaitu mengadakan mungkin seperti Zaid yang telah mati itu dengan kudratnya ketika bangkit dari kubur. Jadi bangkit dari kubur itu pun dengan kudrat Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala baru dia bangkit. Bila dia bangkit? Apabila ditiup sangka kala. Siapa niupnya? Israfil. Itu sebab makhluk yang pertama dihidupkan semula ialah Israfil. Ngapa Israfil? Kerana dia ada kerja. Apa kerja dia? Niup sangka kala. Bangkit-bangkit aja dia pun capai trompetnya, capai saksofonnya. Lepas tu dia pun tiup. Mana bunyinya? Mana bunyi tiupnya? Ya Allah, tak pernah dengar ke? Mana? Cuba. Pepe, 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 pepe. Ya. Siapa? Tak. Yang last sekali malaikat maut. Ya. Itu last sekali. Israfil yang pertama dibangkitkan. Yang last sekali mati malaikat maut, bukan Israfil. Ya. Dia udah lepas niup tu, habislah kerja dia dalam dunia ni. Yalah, itu sebab dia lambat. Tak ada, dia last sekali, dia kerja nyambut orang je. Habis cabutnya nyawa. Nyawa Cikgu Enan cabutnya, nyawa Kak Nomah cabutnya, nyawa Ustaz Ibrahim dia cabutnya. Habis semua seorang. Udah tak ada orang lagi nak cabut. Tinggal dia aje. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Kata Allah. Apa jawab dia? Yang belum mati hanyalah saya dan Allah Ta'ala, katanya. Kamu tak pernah dengar, sudah saya cerita sini ni. Kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Apa katanya? Tiap-tiap yang menyawa pasti akan merasa mati. Tak